beberapa rules macam mana kita nak enhance kita punya career. Rules yang pertama, bersedia untuk senyum. Senyum yang macam mana? Senyum yang ikhlas. Senyum bila kita shake hand dengan orang yang baru kita jumpa. Senyum walaupun kita dalam keadaan menghadapi fasa yang sangat sukar. Senyum dalam apa keadaan sekalipun, walaupun kita pergi ke pejabat, ada klik kita yang buat kita rasa spoil mood kita, ataupun pagi kat rumah dalam keadaan yang kita rasa tak selesa. Kita berjumpa je dengan orang, pertama yang kita buat adalah senyum. Terus yang kedua, kita bersalam tu dengan genggam. So perjumpaan pertama tu buat kita rasa selesa. Kita hilang ketakutan. Kita just buat macam ni, tapi kita plus dengan ungkapan mulut kita. Mungkin hai, kalau model sikit cakap hai. So dia tahulah kita tak bersalam. Bila kita berhijab, kita tak boleh lifestyle yang model. So kita macam hai, Assalamualaikum. So macam something yang nampak kita confident dan kita comfortable. Yang ketiga, kena confident dan bertenaga. Contohnya bila sampai ke office pagi tu, lepas kita bagi salam, langkah kaki kita menapak dengan, bukanlah penjentak kaki. Dia orang perasan kita, dia orang pandang, dah sampai. So orang notice kita. Benda tu memberi energi. Bila kita beri energi kepada orang, kita akan dapat lebih banyak energi. Cipta satu style yang orang boleh notice kita. Macam Hazwa Joy ni, orang notice apa? Kau sebut BV. Orang kata, Hazwa. Kita kena ada satu style yang diri kita, yang orang boleh perasan style kita tu adalah style kita. Ada satu style, setiap orang style dia berbeza. Develop a style that gets you noticed. So orang perasan itu adalah style kita. Kita tak boleh ikut cara orang, tapi kita develop style kita sendiri. Di antaranya, cara paling mudah, pakai pakaian ataupun attire yang berjenama, bukan berjenama mahal, jenama yang dikenali. Itu di antara cara untuk kita bina jenama diri kita. Tak semestinya kena pakai yang harga ribu-ribu, no. Kalau kita mampu untuk pakai jenama, kalau saya susah saya nak sebut jenama baju-baju ni. Handbag. Permulaan kita biasa kita akan pakai Bonia, Sambonia, Calorino, and then kita pergi ke Coach, Gucci, LV, Balenciaga, Dior. So benda-benda itulah benda yang jenama yang dikenali. Dulu kalau macam tudung, satu jenama tudung yang dikenali di dunia yang macam sangat berprestij di antaranya adalah Dark. Jenama Dark lah. Tapi kalau kata tak saja kita kena paksa untuk beli Dark. Dulu saya pakai brand Nilofa. Nilofa harga dia dalam 60, 70. Ariani pun ada yang mahal, ada ikut level. So even Dark pun ada waktu dia buat sale dapat dalam RM70. Jenama yang dikenali. Mampu. The best yang kita boleh afford. Cara berpakaian. Ni masih lagi dalam konsep develop style. Jangan pakai pakaian terlalu ketat. Ada orang rasa dia terlalu ketat, seksi sangat. Benda tu macam image yang elegan untuk dia. No. Untuk image yang elegan, boleh pakai yang loose, tapi fashion mesti kena ada fashion sikit. You tengoklah design latest orang pakai apa, atau orang yang pakai terlalu ketat, mempaduk badan, atau terlalu seksi sampai nampak betis kaki semua, nampak cheap. Itu adalah image daripada buku ni. Tak mengata siapa, tapi secara amlah. Tapi bukan bila pakai loose sampai tak ada image langsung atau tak ada fashion langsung. Kena ada sikit gaya. Kena ingat less is more dalam kita berfashion, bergaya. Daripada buku ni dia kata less is more ni merujuk kepada jewellery. Kadang-kadang kita kalau perempuan suka pakai rantai ke, janganlah sampai kadang-kadang tengok
rantai sampai 3-4 kat bawah ni. Cincin penuh jari, itu dah tak nampak elegan, tapi nampak macam mangsa fashion. So kalau nak pakai cincin ke, satu. Saya pun actually belajar daripada banyak buku. Mungkin nak pakai satu gelang, pakai je satu macam ni. Sama, janganlah sampai banyak sangat. Okay? Suka pakai makeup, jangan keterlaluan. Simple kalau untuk perempuan. Tip ni mungkin banyak untuk perempuan. Kalau lelaki lagi senang kan. Just rambut yang smart. Baju kemeja kemas. Tie in. Dah okay. Tie in. Kalau kita perempuan. Makeup. Lipstick sikit. Pakailah bedak sikit. Kalau muka memang yang flawless sangat pun. Dia kena letak bedak juga. So nampak macam bersih. Just untuk orang tengok tu. Suka. Rasa macam nampak. Fitrah kita suka melihat benda yang cantik. Tak bermakna kalau kita muka biasa-biasa, kita tak ada pergi jauh, kita rasa macam orang pandang aku buruk. Orang yang cantik tu sebenarnya cuba buka semua makeup dia, ramai je yang buruk. So jangan takut, semua manusia diciptakan cantik. Kita cantikkan lagi. Mana kecil-kecil kita tutup je lah. Mesti ada punya lah jerawat sini. So kita tutup. Tapi jangan terlalu beria sampai orang nampak pelik. Macam saya sendiri, kalau dah saya jumpa klien, saya pun tak selesa bila jumpa orang yang makeup sangat tebal. Sampai dia minum air pun melekat lipstick dia dekat cawan tu. Dan itu kita pun rasa macam kita carilah yang betul-betul yang selesa untuk kita. Dan once kita rasa macam kita dah okay, nampak tak keterlaluan, dan kita maintain je makeup tu. Macam saya guna ni MAC. Saya rasa MAC di antara yang sesuai dengan kulit saya lah. Saya ada cuba juga jenama lain, tapi mungkin tak masuk ke. So far the best untuk saya adalah MAC. Ini saya dengar daripada dulu lagi. Dulu saya pun selekeh sangat. Selalu orang cakap saya, Hazfah dress up, jaga fashion. Sebab tu saya baca banyak buku. Dia kata apa, always dress up rather than down. So nak pergi pasar sekalipun, kena berpakaian kemas. Tak kisah umur kita berapa, usia kita berapa, sesuai dengan usia kita. Orang berjaya, orang yang very successful dekat dunia, semua menjaga image dan pakaian. Sampai walaupun nak ke pasar, walaupun nak ke masjid, walaupun nak ke mana-mana. So saya ambil benda sebagai positif untuk saya dan juga rakan-rakan yang dengar. Kita sama-sama improvekan pemakaian kita. Rules seterusnya dalam buku ni adalah rules 19. Dia kata pay attention to personal grooming. Sama lah macam yang point yang tadi. Yang tadi kita develop style. Sekarang kita fokus kepada personal grooming. Kalau kita nak buat personal branding. Personal grooming maksudnya kasut mesti bersih. Lagi dia cerita baju mesti bersih, bertukar. Okay, good condition, jangan koyak-koyak berbulu semua. So kita kena tengok benda tu. Kalau yang tak bertudung, rambut kena bersih, kena clean every day dan letak minyak sikit, nampak berkilat. Kalau lelaki kena shave. Ada je bila letak shave tu nampak macam serabai sangat. Gigi kena gosok, deodorant kena pakai. Semua benda ni adalah personal grooming. Memang saya akui kalau orang kata pakai baju yang macam yang murah pun tak apa, sebenarnya sangat berbeza. Dia kita ada 1-2 baju yang sederhana, fashion dia tu sesuai. Jadikan setiap hari kita macam hari yang kita nak pergi interview. Macam mana cantiknya kita, macam mana bersiapnya kita, bersedianya kita. Itulah yang dimaksudkan dengan fokus pada personal grooming. Cuba untuk jadi menarik. Menarik macam mana? Tadi kita kata senyuman sentiasa ada. Jangan jadi annoying kepada orang ataupun kita dalam ramai-ramai kita suka bercakap kasar, buat orang rasa tak selesa dengan kita. So be attractive. Get anything fixed that can be fixed. Kalau ada keadaan kita tak selesa menyebabkan kita keluar, kita rasa macam malu tengok orang, kita fix everything dulu dan kita keluar. Kita kena buat macam ni. Macam mana kita rasa Allah melihat setiap perlakuan kita setiap masa.
So kita anggapkan kalau kita nak grooming diri kita, kita dilihat dalam setiap masa. So dalam keadaan di mana-mana orang judge kita, so kita kena sentiasa be attractive. Dan seterusnya adalah be cool. Cool maksudnya jangan cepat melenting. Kita kena ubah. Macam jangan tunggu tua nanti dah tak ada tenaga baru kita hilang barang kita. Kita boleh tahu kita karakter macam mana. Cool bukan sampai tak ada reaction tau. Tu bukan cool. Tu memang macam dah lembab dah. So at work you should retain your cool at all times. Sebab kita bekerja dengan ramai orang. Kita berhadapan dengan macam-macam manusia. So kita kena ada sikap cool dalam diri. Jangan cakap merapu. Itu adalah next rule yang nombor 22. Speak well, dia kata. Means you nak cakap tu, kalau tak tahu tak payah cakap. Better shut up. Diam je daripada you cakap merepek-repek. Bila menulis, kena menulis dengan cantik-cantik. Apa tujuan kita menulis? Pertama, kita kena tahu apa yang kita nak tulis. Yang kedua, kita nak orang faham apa yang kita tulis, apa yang kita sampaikan. So ada 2 point. Tulisan mesti kemas dan kalau kita sendiri tengok pun macam bersambung yang tahap tak boleh nak baca, kita betulkan dari awal. Itu menjadikan habit kita yang baik lah. Tujuan kita menulis adalah untuk menyampaikan info. Itu adalah medium untuk kita sampaikan maklumat. Itu saja 15 sampai nombor 23. Rules 15 sampai rules 23 berkaitan tentang macam mana you jadi confident, macam mana you nak groom diri you dan you nak jadi lebih outstanding. Know that you are being judged at all times. Tahu setiap masa kita diperhatikan. Jangan lupa subscribe.